Disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Ketika baru sahaja mendirikan rumah tangga, Muhammad Bukhari atau lebih mesra disapa Bukhari menerima perkabaran duka apabila isterinya Siti Hasanah disahkan menghidap penyakit buah pinggang kronik. Sedih dan simpati dengan ujian yang dilalui Hasanah, Bukhari nekat untuk mendermakan buah pinggang kirinya buat isteri tercinta melalui prosedur transplant. Setelah 7 hari perkahwinan, setelah sampai di rumah di sini tempat kami menetap, dia mengalami simptom-simptom yang komplikasi buah pinggang lah, seperti demam, tak larat, suhu badan yang panas. Jadi saya bawa ke kecemasan. Setelah tu doktor periksa, didapati dia ada masalah komplikasi buah pinggang. Sedih lah sebab baru berkahwin, baru 7 hari berkahwin kan. Jadi sedih, risau, macam-macam lah fikiran yang bercampur bau. Bagai tidak percaya dengan keputusan nekat suaminya, namun Hasanah amat bersyukur masih diberi peluang kedua. Perasaan ketika tu macam-macam rasa sedih. Lepas tu rasa macam terfikir baru kahwin tapi dah sakit kan. Rasa bersalah sangat dekat suami. Lepas tu, lagi satu fikir family suami. Macam-macam lah, tak sedang sangat. Saya dah kena dialisis, hidup macam orang tak normal dah kan. Macam-macam lah saya fikir, saya sangat down lah masa tu. Tapi suami bagi semangat. Dia sentiasa ada kat saya. Selama sebulan lebih saya kat hospital. Bertukar-tukar hospital. Hospital Taiping, hospital Ipoh. Hospital Taiping hampir setengah bulan. Kat Ipoh sebulan lebih. Hampir sebulan. Dia jaga saya. Sampailah saya sembuh. Sampai saya boleh bangun sendirian. Lepas tu, selepas tu saya dialisis hampir 3 tahun. Selepas tu, baru saya dapatlah buah pinggang baru daripada dia. 2 tahun menanti, akhirnya kedua mereka dibenarkan menjalani pembedahan apabila Bukhari disahkan layak untuk menjadi penderma setelah berjaya melepasi saringan yang ditetapkan. Pada permulaan tu terfikir juga sebab kita tonggak keluarga, kita yang cari rezeki untuk memastikan keluarga kita dapat berjalan lancar lah kan. Tapi bila fikir-fikir balik, salah satunya cara untuk memastikan dia sihat seperti sedia kala, membuatkan dia bahagia, dan itu adalah salah satu jalan untuk bersedekah. Jadi saya teruskanlah niat saya tu. Permulaan tu risau juga, takut kata operation tu tak jadi ke sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan nasihat pada keluarga, doktor pun nasihatkan, bersangka baik, dan alhamdulillah tak ada apa-apa kesan sampingan lah. Walaupun sukar untuk menerima keputusan anaknya, Ibu Bukhari tetap akur dan redha dengan segala yang tertulis demi kebahagiaan dan kesejahteraan mereka sekeluarga. Terkejut, sedih. Saya kan dia perempuan. Kita kan seorang ibu, kita tahu kan macam mana perasaan dia kan. Dia doa je lah. Lepas tu anak makcik Bukhari kan dia bagi tahu kata dia nak derma buah pinggang kan. Lagi terkejut lah. Bolehkah anak aku hidup dengan sebelah buah pinggang? Saat salah kita buat pembedahan. Hanya Allah yang tahu macam mana perasaan seorang ibu. Tapi makcik nak hidup bahagia. Makcik dah tak sanggup dah tengok anak makcik hidup derita. Kesana kesini bawa isteri dia. Malam tak kira waktu bawa anak pergi, bawa isteri dah pergi hospital kan. Tapi alhamdulillah bila dah sekarang mereka pun dah masuk pulih kan. Makcik bersyukur sangat.
Sering berulang-alik ke hospital serta perlu menjaga isterinya membuatkan Bukhari sukar untuk melakukan pekerjaan tetap. Kini, dia lebih selesa berniaga di pasar awam berdekatan rumahnya demi menyara keluarga. Sebulan ketika dia ditahan di ward, sebulan di hospital Ipoh. Lepas tu saya ambil keputusan untuk berhenti kerja sebab pada ketika tu kena hantar dia ulang alik ke hospital. Waktu tu bila dah berhenti kerja, kita dah baru lepas kahwin, saving zero. Memang tak ada saving. Lepas tu dengan waktu cuti pun cuti tanpa gaji, tiba-tiba berhenti mengejut tanpa ada sebarang saving. Jadi pada ketika tu sangat-sangat diujilah dengan kewangan. Tapi bila fikir balik, kita berkahwin dengan dia pun sebab bukan kata kita berkahwin dengan dia kita nak bahagia aja kan. Segala susah senang kita kena lalui, itu adalah tanggungjawab kita sebagai suami. Jadi saya berfikir selama 2 minggu apa yang patut dilakukan. Alhamdulillah Allah kurniakan untuk berniaga. Dan setelah tu saya berniaga seperti sekarang ni lah. Nona berkesempatan menemu bual seorang pakar perunding nefrologi, Dr. Rashidi Saidin, bagi mendapatkan maklumat lanjut berkaitan rawatan dan pencegahan penyakit buah pinggang secara umum. Punca sakit buah pinggang, punca utama adalah kencing manis. Kedua, darah tinggi. So, kedua-dua ni adalah punca utama buah pinggang rosak di Malaysia. Punca-punca lain termasuklah penyakit batu karang, penyakit keradangan buah pinggang, mungkin kesan-kesan daripada ubat-ubat tahan sakit. Kadang-kadang kita tahu buah pinggang terus mengecut. Peringkat kelima adalah peringkat yang terakhir apabila peratusan buah pinggang kurang daripada 15%. Seeloknya dapat gantian buah pinggang atau transplant. Kedua, rawatan dialisis, sama ada dialisis darah dipanggil hemodialisis ataupun dialisis gunakan kaedah air atau peritoneal dialisis. Rawatan terbaik untuk pesakit buah pinggang yang rosak ataupun end-stage renal disease adalah kidney transplant. Sebab bila buah pinggang rosak, buah pinggang lah yang akan mengambil alih tugas buah pinggang yang rosak. Tapi buah pinggang ni kita perlu penderma. So penderma dia ada 2 jenis penderma, penderma yang hidup dan penderma yang telah meninggal dunia. Yang boleh kita kawal ataupun kita boleh plan penderma yang hidup. Doktor akan nasihatkan supaya buat pembedahan bahan buah pinggang. Apa kebaikan dia? Dia tak perlu buat rawatan hemodialisis, tidak terikat dengan rawatan hemodialisis 4 jam di pusat dialisis, tidak terikat dengan rawatan peritoneal dialisis, dan dari segi kesihatan pun lebih baik. Kita perlukan penderma yang ada kaitan kekeluargaan. Dia tak boleh jual beli, tidak boleh ada commercial faktor di sini. So jadi ahli keluarga seperti adik-beradik, mak ayah dan anak, atau suami isteri. Setiap penderma memerlukan pembedahan. So risiko dia berkaitan dengan pembedahan, iaitu pendarahan, jangkitan kuman. Ambil langkah-langkah untuk mengurangkan risiko itulah. Tapi dari segi yang lain tidak adalah. So contoh buah pinggang dia rosak, kita akan pastikan sebelum dia nak menderma tu dia ni sihat untuk menderma. Jadi kalau kita buah pinggang dia dah rosak, kita tak akan benarkan dia menderma lah. So siapa yang menderma akan dipantau selama 6 bulan sekali seumur hidup. Jadi kita kena kawal kencing manis dan darah tinggi dengan cara mengawal pemakanan dan mengambil ubat-ubatan untuk mengawal kencing manis dan darah tinggi. Tetapi ada juga penyakit khas pada buah pinggang, dipanggil keradangan buah pinggang, ataupun dalam bahasa perubatan dipanggil glomerulonephritis. Dia orang datang dalam keadaan muka bengkak, kaki bengkak, kencing berbuih. Penyakit ini berlaku akibat daripada misalnya autoantibody, autoimmune disease. Jadi dia kena amalkan gaya hidup sihat daripada awal lagi supaya dia tidak dapat kencing manis. So makanan yang seimbang, ataupun kita buat pemeriksaan saringan atau screening. Satu harapan yang tinggilah supaya dengan kehidupan yang baru ni, dengan kesihatan yang Allah anugerahkan kembali kepada dia, dia dapat gunakan sebaik mungkin
untuk mencapai cita-cita yang dia nak capai, untuk jadi hafizah Quran. Jadi manfaatkanlah kehidupan yang baru, kesihatan yang Allah bagi dengan sebaik mungkin ke jalan yang Allah redha. Dan doa-doa saya semoga Allah kekalkan kesihatan yang Allah anugerahkan kembali ni kepadanya sampai di akhir hayat dia lah. Allah kekalkan kesihatan tu, buah pinggang tu kekal sehingga akhir hayat dia. فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Dari segi perhubungan ni, saya harap semoga perhubungan kami berkekalan hingga ke syurga. Dan saya harap selepas transplant dalam 2-3 tahun insya-Allah kami berharap untuk dapatkan zuriat. Rela mempertaruhkan nyawa demi insan tersayang adalah satu sifat yang sangat murni. Bukhari bersyukur segala rintihan dan doanya telah didengari Allah apabila melihat isteri tercinta kembali tersenyum dan sihat. Semoga pasangan ini terus dikurniakan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Kisah pengorbanan suami hebat ini moga menjadi inspirasi kepada setiap yang bergelar suami isteri.